Ya, Umar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW pada suatu hari membahagikan sesuatu kepada beberapa orang. Lalu aku bertanya kepadanya, ada orang yang lebih berhak ya Rasulullah untuk menerima pemberian kamu itu daripada mereka. Rasulullah SAW menjawab, mereka hanya memberikan dua pilihan kepadaku, iaitu memaksa daku dengan minta dengan cara yang buruk, atau menilai bahawa diriku kedekut. Sesungguhnya aku tidak kedekut. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi mereka memaksa-maksa Nabi SAW untuk memberi, berulang-ulang minta, dan jika Nabi tidak beri, maka mereka akan kata Nabi kedekut. Dan demi menjaga nama dan juga menjaga dia panggil jangan disalah tanggap oleh masyarakat, maka Nabi SAW terpaksa memberi kepada mereka. Sebab itu Nabi menegaskan, sesungguhnya aku tidaklah kedekut. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari dua orang menemui Rasulullah SAW dan minta sedekah bernilai seekor unta. Dalam bahasa Arabnya disebut samana ba'irin, meminta sedekah seharga seekor unta. Jadi seolah-olah orang yang meminta sedekah ini ingin beli seekor unta dan dia minta supaya Nabi membantunya untuk membayar harga unta tersebut. Lalu Rasulullah SAW memberi mereka berdua 2 dinar. Jika keluar dari rumah, baginda Nabi SAW, kedua orang ini ketika mereka keluar, mana dua orang yang minta tadi, mereka keluar daripada rumah baginda Nabi SAW, mereka bertemu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan menceritakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Dan mereka muji kedermawaan Rasulullah SAW dan mengucapkan terima kasih atas apa yang telah diberikan Rasulullah kepada mereka. Yang mereka bersyukur kepada Allah kerana Rasulullah membantu mereka. Kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menemui Rasulullah dan menceritakan pertemuan beliau dengan dua orang tadi dan apa yang kedua mereka ucapkan, penghargaan, ucapan terima kasih kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda, aku pernah memberi kepada fulan yang lain 10 hingga 100 dinar. Mereka tadi aku hanya beri 2 dinar saja. Mereka ucapkan terima kasih, mereka menghargai pemberianku, memujiku. Tapi aku pernah memberi lebih banyak kepada si fulan yang lain, iaitu 10 hingga 1 dinar. Tetapi dia tidak pun menyatakan apa-apa seperti yang diucapkan oleh kedua orang tadi. Kerana dia tak mengucap terima kasih, bahkan masih lagi merungut, tidak cukup dan sebagainya. Kemudian Nabi melanjutkan lagi sabdanya, sesungguhnya di antara kamu meminta kepadaku dan aku berikan. Lalu dia sangat senang atas pemberianku yang sebenarnya adalah api neraka. Kerana dia maksa-maksa, minta lagi dan lagi dan lagi. Sehingga akan aku terpaksa beri. Kerana kalau aku tak beri, mungkin dia akan jaja. Rasul ini kedekut dan sebagainya. Jadi Nabi menjaga tu nama baik itu kerana dia perlukan untuk dakwahnya. Lalu Umar berasa heran. Kenapa dia diberi kalau dah yang diberikan itu adalah api neraka, mana pemberian yang tak seharusnya mereka terima. Jadi Umar berhairan dan bertanya, mengapa
engkau berikan kepada mereka kalau yang kau berikan itu api neraka, ya Rasulullah. Baginda SAW menjawab, mereka tidak mau kecuali terus meminta kepadaku dan Allah tidak mau kalau aku berbuat kedekut. Jadi dua sifat yang berbeza, keinginan Allah yang berbeza. Nabi lah apa keadaan sekalipun, Nabi tak nak Nabi kedekut. Mana? Nabi merintahkan, Allah merintahkan. Nabi bersifat pemurah. Nabi perlu memberi. Tapi mereka pula, Allah tidak menginginkan sifat pada mereka, melainkan sifat yang tidak baik, iaitu memaksa-maksa, meminta dan minta, terus meminta. Walaupun sebenarnya mereka perlu bekerja ataupun mereka seharusnya berpada. Jadi sebab itu, ini memberi isyarat kepada kita bahawa merujuk pada satu hadis yang lain, kita kena mendidik diri kita untuk senantiasa berdikari, kurang meminta. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yadul ulya khairum min yadus sufla. Al-yadul ulya khairum min al-yad as-sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas tangan yang memberi. Maka kita adalah sentiasa menjadi orang yang terbaik, iaitu dengan memberi. Meminimalkan meminta. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah bertanya kepada utusan daripada Bani Lihyan, siapakah pemimpin kamu? Mereka menjawab, pemimpin kami adalah Jad bin Qais. Akan tapi dia orang sangat kedekut, ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, penyakit, dan tidak ada penyakit yang lebih parah daripada penyakit kedekut. Sesungguhnya pemimpin kamu adalah Amr bin Jamuh. Jadi kamu kata tadi Jad bin Qais pemimpin kamu. Tapi dia kedekut. Kalau kedekut tidak layak untuk jadi pemimpin. Maka Nabi pun menyebutkan yang lebih layak untuk pemimpin kamu adalah Amr bin Jamuh. Tokoh yang lain. Kerana dia pemurah. Rasulullah juga bersabda, khuslatani la tajtami'ani fi mu'minin al-bukhlu wa su'ul khuluq. Dua sifat yang tidak akan bertemu pada orang beriman, iaitu kedekut dan juga perangai yang buruk. Jadi orang beriman ini yang sesuai dengan dia adalah pemurah dan juga husnul khuluq, akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ummu Al-Banin radhiyallahu anhu, saudara perempuan kepada Umar bin Abdul Aziz berkata, sungguh celaka orang yang kedekut. Seandainya orang kedekut itu ibarat pakaian, maka aku tidak akan memakainya. Dan seandainya ibarat jalan, maka aku tidak akan berjalan di atasnya. Mana aku tidak akan berkawan dengan orang kedekut, dan aku tidak akan bersama dengan dia, dan aku tidak akan menjadikan dia sebagai pemimpin dan sebagainya, atau guru. Dan sebab ini Imam Abu Hanifah menganggap orang kedekut ini adalah orang yang tidak adil. Mana orang yang tidak siqah, orang tidak siqah. Tak boleh diambil hadis daripada dia, ataupun tidak boleh dipelajari sesuatu daripada dia. Ummu Al-Bani, Talha bin Abdullah bin Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah berkata, sesungguhnya kami juga sayang pada harta yang kami miliki seperti sayangnya orang kedekut, tetapi kami berusaha untuk bersabar, untuk memberikan harta itu kepada orang lain. Jadi walaupun semua kita ni ada sifat kedekut, sayang ke harta, tapi kita perlu bersabar. Dalam pengertian tidak boleh kita terikut-ikut dengan sifat kedekut kita itu. Sebaliknya kita perlu mujahadah, supaya kita dapat mengawal sifat kedekut itu tidaklah sampai menjadikan kita seorang yang bakhil.
Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, asyuh, ini beza asyuh dan al-bukhl. Kerana kedua-dua itu dari segi terjemahan lafziahnya, harfiahnya memberi makna kedekut. Tapi ada beza asyuh. Dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan wa man yuqa syuha nafsihi, barang siapa dipelihara Allah daripada syuh, daripada sifat asyuh, tidak disebut dengan al-bukhl. ومن يوق الشح نفسه فأولئك هم المفلحون. Surah At-Taghabun. Barang siapa dipelihara Allah daripada kebakhilan syuh, kebakhilan, kekiran dirinya, maka mereka itulah orang yang rugi. Jadi apa beza asyuh dan al-bukhl? Kata Amruh bin Amr radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, asyuh lebih parah daripada al-bukhl. Asyuh adalah selain kedekut terhadap dia hartanya, juga kedekut terhadap harta yang dimiliki orang lain. Iaitu, dia tidak mahu orang lain menikmati harta itu dan dia mahu harta tersebut diberikan kepadanya. Jadi asyuh ni, dia bukan saja bakhil, tidak suka memberi kepada orang lain. Bahkan, bila dia tengok orang lain, ada seseorang yang ingin memberi suatu pemberian, dia nak pemberian itu sampai dekat dia juga. Dia tak nak pemberian itu pergi pada orang lain. Jadi maknanya syuh ini dia lebih kepada suatu sifat dalam hati, gelojoh, tamak. Bukan saja dia tidak suka memberi, bahkan dia tak nak pemberian daripada orang lain pun, melainkan sampai kepada dia juga. Sedangkan bakhil adalah hanya kedekut atas hartanya sendiri. Itu bakhil. Dia tidak mengingini harta orang lain, cuma dia kedekut harta dia. Al-Asma'i berkata, aku mendengar seorang badui menyatakan ciri-ciri seseorang. Aku mandang kecil fulan. Ini kata badui itu. Aku mandang kecil fulan kerana dia sangat mengagungkan kehidupan dunia. Apabila dia melihat peminta sedekah, seakan-akan sedang melihat malaikat pencabut nyawa yang datang kepadanya. Daripada jauh, dia tengok peminta sedekah datang, seolah-olah yang datang itu adalah malaikat maut. Dan takut dia untuk berdepan dengan peminta sedekah. Padahal Ibrahim An-Nakhai dalam satu ungkapannya dia menyebutkan bahawa orang datang minta kepada kamu itu dia sebenarnya adalah postman. Postman ni, kalau zaman dulu, postman datang di rumah, menyampaikan surat, kemudian menerima surat. Kita ada surat, kita beri kepada dia dengan stamp, dengan syarat stamp sudah ada, maka dia akan bawa surat kita tu pulang untuk dihantar. Di zaman dulu, kalau orang kampung dia tak perlulah pergi jawab pun dan sebagainya. Kerana postman datang itu menghantar surat dan juga menerima surat. Jadi kata Ibrahim An-Nakhai, peminta sedekah yang datang kepada kamu ataupun orang yang datang mengutip derma dan sebagainya, infak, wakaf, itu sebenarnya adalah postman yang dihantar oleh Allah kepada kita. Kod ada harta, ada pemberian yang kita nak postkan ke akhirat sana. Bila kita beri saja, sebab itu Nabi menyebut satu hadis lain, sallallahu alaihi wasallam, harta kamu yang sebenar adalah apa yang kamu berikan, bukan yang kamu simpan. Apa yang kamu simpan, semua akan kamu tinggalkan di dunia. Akan difaraidkan, akan diagih-agihkan oleh waris-waris kamu. Harta kamu yang sebenar ialah apa yang telah kamu infakkan. Itu harta kamu yang sebenar kerana dia akan menjadi pahala berkekalan untuk kamu di akhirat. Apabila dia Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu berkata, aku tidak rasa perlu berlaku adil. Ini kalau tengok dalam bahasa Arabnya, dia kata la u'adilu. La ara an u'adila bakhilan
لأن البخل يحمله على استقصاء ويأخذ فوق حقه خيفة من أن يغبن. Aku tidak akan menganggap adil. Aku tidak akan memberi status adil, siqah terhadap orang yang kedekut, kerana orang yang kedekut ingin memiliki yang lebih. Dia sentiasa ingin memiliki yang lebih dan mengambil sesuatu melihatnya. Kebiasaannya orang kedekut ini, dia akan terlibat dengan rasuah, terlibat dengan pecah amanah dan sebagainya. Hal tersebut dilakukan kerana takut hilang daripadanya. Barang siapa yang memiliki perangai seperti itu, maka dia tidak boleh diberi amanah. Termasuk amanah ilmu, amanah untuk memikul hadis, menghafal ilmu dan sebagainya. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu karamallahu wajhahu berkata, demi Allah, orang yang memiliki akhlak mulia tidak akan mengambil sesuatu melebihi daripada haknya. Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda memberi sebahagian yang diceritakan Allah kepadanya dan menyembunyikan sebahagian yang lain. Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu kata, tidak ada dalam hati seorang yang dermawan kecuali rasa cinta walaupun dia seorang fasik. Walaupun dia seorang fasik, tapi kalau dia suka memberi, bermakna dalam hatinya itu ada perasaan kasih, perasaan cinta. Tidak ada dalam hati seorang yang kedekut kecuali kebencian, walaupun dia seorang yang baik perangainya. Yang maknanya orang yang kedekut ini walaupun tengok baik dan sebagainya, tapi kata Yahya bin Mu'az, salah seorang tokoh besar di kalangan Salafus Salih, Yahya bin Mu'az, dia menyatakan bahawa kalau seorang itu kedekut, walaupun dia baik, tapi sebenarnya dia tidak kasih. Tidak ada perasaan simpati, tidak ada perasaan kasih dalam hati dia kepada orang lain. Ibnu Muhtaz, Ibnu Al-Mu'taz radhiyallahu anhu berkata, orang yang paling kedekut tak ada hartanya adalah orang yang paling murah atas kehormatannya. Mana orang yang rendah, paling rendah nilai kemuliaan dirinya. Alhamdulillah, selesai kita tajuk tercelanya sifat kedekut, dan selepas ini pengarang kitab kita akan menceritakan sebalik pada sifat al-bukhlu, iaitu al-ithar. Al-ithar mana melebihkan orang lain atas diri sendiri, dan keutamaan sifat ithar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah.